Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Beberapa hari lepas, Australia, Jepun, India dan Amerika Syarikat keluarkan kenyataan daripada kumpulan The Quad ataupun Quadrilateral Security Dialogue. Kenyataan berkenaan ada menyebut yang ia bawa perspektif yang pelbagai dan bersatu dalam visi bersama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tambah The Quad ataupun Quad tersebut, ia menyasarkan untuk satu rantau yang terbuka, bebas, inklusif, sihat dan berlandaskan nilai demokratik dan tidak tersekat akibat tekanan. The Quad ini bukanlah gabungan baru, malahan ia telah bermula sejak tragedi tsunami 2004 dan ada perbincangan pada 2007 dan pada 2017 Presiden Trump cadangkan agar ia dihidupkan kembali untuk berdepan China secara diplomatik dan ketenteraan berkenaan dengan Laut China Selatan. Dan untuk melihat kepada The Quad dan juga kesannya kepada keamanan serantau, kita bersama dengan Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan juga Antarabangsa ISIS Malaysia, Herizal Hazri. Herizal, terima kasih kerana bersama kami di Awani Global. Pertama sekali, pada 12 Mac lalu, Presiden Biden hidupkan kembali The Quad kerana laporannya beliau bimbang dengan kebangkitan kuasa China. Dan dalam masa yang sama, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan juga Setiausaha Pertahanan Lloyd Austin juga mengadakan lawatan bersama ke Jepun dan Korea Selatan dalam perjalanan pertama ke luar negara, dan Austin kemudian akan teruskan lawatan dilaporkan ke India. Apakah makna kenyataan daripada The Quad ini, laporan berkenaan dengan lawatan ke Jepun, Korea Selatan dan kepada gambarannya kepada dasar luar Amerika Syarikat di Asia? Ya, terima kasih. Yang pertama saya rasa daripada segi persoalan yang ditimbulkan langkah Presiden Joe Biden daripada segi memanggil ataupun menarik perhatian beberapa negara untuk sama-sama membincangkan kerisauan terhadap berkembangnya kuasa negara China ni, kita dapat lihat daripada dua segi. Pada segi yang pertama, kita nampak semacam konsisten, dasar luar yang konsisten oleh Amerika Syarikat, di mana pada zaman Presiden Donald Trump sehinggalah ke sekarang, mereka atau Amerika Syarikat sentiasa cuba untuk mengimbangi kuasa China ataupun the rising power of China, ya. Jadi bagi saya ini menunjukkan semacam ada konsensus di dalam Amerika sendiri, biarpun daripada parti Republican ataupun parti Demokrat, bahawa Amerika Syarikat harus memberikan perhatian yang tinggi terhadap perkembangan kuasa negara China. Itu daripada satu segi. Cuma yang kita lihat perbezaannya pada hari ini adalah kalau pentadbiran yang lepas di bawah Donald Trump, Amerika mengambil langkah bersendirian. Apabila dia cuba untuk menangani ataupun mempersoalkan tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan negara China, Amerika seakan-akan terus pergi berseorangan dan tidak berapa berminat untuk menarik negara-negara di sekeliling atau negara-negara rakan untuk bersama-sama menangani isu ini. Itu saya rasa ada perubahan apabila kita lihat Quad ini menggunakan platform quadrilateral security yang telah pun seperti saudara katakan tadi dibangunkan sejak tahun 2017, menggunakan platform ini untuk menarik beberapa negara-negara yang agak rapat dengan Amerika Syarikat untuk sama-sama berbincang dan melihat kesan-kesan kenaikan ataupun berkembangnya kuasa China, terutamanya di rantau Asia Pasifik. Jadi itu adalah satu perubahan yang jelas bagi saya, ya. Dan Herizal, kita melihat kepada antara perkara yang disebut ataupun antara frasa yang disentuh dalam kenyataan berkenaan adalah Indo-Pasifik. Dan secara ringkasnya ada pelbagai pihak, ada pelbagai pendapat berkenaan dengan frasa Indo-Pasifik ini. Kerana mereka mempersoalkan kenapa India dimasukkan dalam perbincangan ataupun isu strategik serantau ini. Mungkin Herizal boleh jelaskan kerana ini adalah pengiktirafan jelas Amerika Syarikat kepada frasa Indo-Pasifik tersebut, konsep yang dikeluarkan Amerika Syarikat juga untuk mengimbangi kuasa-kuasa besar di dalam Asia Tenggara ini. Pendapat Herizal, frasa tersebut masih disebut lagi pada hari ini?
Ya, sudah tentunya frasa itu digunakan seperti yang saudara telah bayangkan ya untuk mengimbangi kuasa-kuasa besar di rantau ini dengan mengambil kira India sebagai rakan geostrategik ataupun merangkumi India sekali sebagai satu kawasan yang dikenali sebagai Indo-Pasifik. Kita ataupun Amerika dapat maksudnya menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan salah satu negara yang terbesar di rantau Asia. Jadi bayangkan kalau Pasifik sahaja, kita akan lihat bahawa kuasa China itu ataupun negara China itu seakan-akan bersendirian. Jadi saya rasa strategi untuk menggunakan terminologi Indo-Pasifik itu sangat jelas. Ia adalah satu strategi untuk menggunakan rakan-rakan dagang dan rakan-rakan serantau yang rapat, yang juga mungkin terkesan dengan berkembangnya kuasa negara China dan menarik beberapa negara ini untuk seakan-akan menganggotai semacam satu platform ya bersama. Dan Herizal, kenyataan daripada The Quad tersebut ataupun Quad tersebut turut menyentuh berkenaan dengan kesatuan dan juga sentraliti ASEAN. Dan pandangan Herizal berkenaan dengan pengiktirafan berkenaan, jika saya boleh sebutkan di situ, berkenaan dengan kesatuan dan juga sentraliti ASEAN. Bagaimanakah keempat-empat kuasa ini dan dinamik mereka dalam sentraliti ASEAN dan kesatuan tersebut dalam usaha untuk mungkin mengurangkan sedikit kehadiran China dalam beberapa lokasi strategik di Asia Tenggara dan juga Asia? Saya rasa mungkin strateginya bukan untuk mengurangkan kehadiran China, tetapi dengan mengiktiraf peranan ASEAN yang lebih besar, tentu sekali ASEAN secara sekelompok mempunyai kuasa imbang yang lebih besar terhadap negara China. Jadi contohnya kalau negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia contohnya cuba untuk mengimbangi kuasa China, itu mungkin agak sukar ya kerana kita adalah negara yang kecil. Tetapi apabila melihat daripada segi satu kelompok semua negara-negara ini tentu sekali bargaining power atau tentu sekali kuasa untuk berbincang dengan China itu adalah lebih besar. Jadi antara strategi Amerika adalah untuk empower, untuk memberikan lebih pengaruh dan juga recognition kepada kelompok-kelompok tertentu, dan tentu sekali ASEAN ini adalah satu kelompok yang penting. Tapi saya juga merasakan dalam hal ini apabila kita bincangkan, kadang-kala kita harus juga ingat ya bahawa kita tidak perlu sentiasa melihat kepada strategi Amerika dan apa Amerika mahu buat untuk mengimbangi kuasa China. Saya rasa apa yang lebih penting adalah bagaimana kita memainkan peranan kita sendiri, bukan sahaja untuk mengimbangi mana-mana kuasa, tetapi menggunakan peranan kita dengan sebaiknya supaya kita dapat yang pertama manfaat yang terbesar pada mana-mana pada bila-bila waktu di dalam keadaan ekonomi dan politik dunia yang tidak menentu. Jadi untuk memastikan itu, kita haruslah meletakkan Malaysia di luar daripada perbalahan ataupun pertembungan kuasa-kuasa besar. Kita boleh memainkan peranan yang penting, tetapi kita tidak boleh berada di antara kuasa-kuasa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa Amerika membincangkan tentang China lebih daripada China membincangkan tentang Amerika. Dan ini sesuatu yang semakin lama semakin jelas ya. Kita faham bahawa berkembangnya kuasa negara China itu daripada segi ekonomi, ketenteraan dan juga politik memang membimbangkan Amerika, kerana sudah sekian lama Amerika itu menjadi single superpower ataupun negara satu-satunya negara yang mempunyai kuasa seakan-akan kuasa mutlak di dunia ya, terutamanya selepas robohnya tembok Berlin. Jadi tetapi pada masa yang sama Amerika memberikan perhatian yang terlalu tinggi. Seakan-akan hampir tidak wujud negara yang lain di dunia ini
melainkan mereka harus menjadi rakan strategik Amerika untuk mengimbangi kuasa negara China. Dan saya rasa di sini kesilapan yang besar. Saya ingin menyentuh dua perkara daripada apa yang Heriza nyatakan. Pertama sekali berkenaan dengan bagaimana ASEAN dan juga negara ahli boleh mencari peluang untuk mendapatkan manfaat kerana daripada laporan ataupun kenyataan yang dikeluarkan The Quad tersebut, antara komitmen mereka adalah untuk memulihkan kesan daripada COVID-19 ni ke atas kesihatan dan juga ekonomi, melawan perubahan iklim dan juga melihat kepada isu-isu yang dikongsi bersama, terutama berkenaan dengan melawan pengganas, isu teknologi, isu pelaburan infrastruktur. Ini adalah perkara-perkara yang disebut dalam kenyataan daripada The Quad tersebut. Bagaimana Heriza boleh melihat negara seperti Malaysia contohnya mendapat manfaat daripada, mungkin tidak berpihak kepada A ataupun B, tetapi melihat kepada apa kebaikan yang kita boleh dapati dan terokai daripada kehadiran kuasa-kuasa ini di Asia Tenggara? Jadi Malaysia ini harus sentiasa sensitif ya dengan perkembangan-perkembangan seperti ini. Dan saya rasakan apabila sudah pasti kita melihat beberapa perkara yang dinyatakan secara jelas oleh The Quad ini, contohnya kita sudah mula nampak ataupun kita harus sudah mula menyusun strategi untuk bagaimana kita boleh menggunakan platform The Quad ini, walaupun kita tidak termasuk di dalam The Quad itu, tetapi ia menggambarkan kepentingan beberapa perkara seperti yang saudara telah nyatakan dari segi teknologi, daripada segi melawan terorisme dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang penting juga untuk negara Malaysia. Jadi kita tahu bahawa apabila perkara-perkara ini atau isu-isu ini diketengahkan, ia tentu sekali akan menjadi objektif dan misi bukan sahaja The Quad daripada segi satu kelompok, tetapi negara-negara anggota The Quad itu sendiri. Jadi di sini kita boleh menyusun strategi bagaimana kita boleh mengemblengkan tenaga kita menjadi rakan yang rapat dengan negara-negara ini, dan tentu sekali kita boleh sahaja mendapat manfaat daripada fokus-fokus yang telah pun mereka nyatakan. Heriza, kita banyak membincangkan berkenaan dengan peranan Quad ini di Asia. Proses denuklearisasi Korea Utara, adakah ini boleh berjaya dengan gabungan The Quad ini? Bagaimana Heriza lihat proses ini serta ungkapan-ungkapan ancaman daripada Korea Utara baru-baru ini berkenaan dengan kenyataan balas yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, back and forth tersebut, tarik tali tersebut antara Amerika Syarikat dan Korea Utara. Ini bukan zaman Trump, ini zaman Biden. Bagaimanakah ini akan bergerak ke hadapan? Yang pertama, saya merasakan bahawa isu Korea Utara ini akan berpanjangan. Ya, Quad tidak mampu untuk menyelesaikan isu Korea Utara dalam satu jangka masa yang pendek. Kerana Korea Utara ini mempunyai semacam dinamik yang agak menarik ya, di rantau Asia Pasifik ini ya. Kerana kebanyakan ataupun bagi saya untuk Amerika, masalah utama Amerika sebenarnya adalah China ya. Jadi mereka harus yang pertama fokus kepada China. Jadi untuk daripada segi keselamatan, dia pengaruh China ini juga berkaitan dengan Korea Utara, juga berkaitan dengan keamanan di Taiwan contohnya, di Teluk itu, Hong Kong dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada segi itu, Korea Utara sebenarnya sudah menjadi secondary. Tetapi tentu sekali isu Korea Utara ini boleh sahaja dijadikan satu isu yang penting ataupun kadang-kala di dalam politik antarabangsa ini dijadikan distraction ya, ataupun isu yang untuk mengalih arah ataupun pandangan masyarakat antarabangsa supaya mungkin dapat meredakan sedikit ketegangan di antara China dan Amerika. Jadi boleh sahaja ya apabila dua kuasa besar ini merasakan bahawa mereka tidak boleh jumpa satu jalan keluar untuk isu-isu yang tertentu, untuk meringankan ketegangan itu,
dia boleh saja mengalih pandangan dan melihat kepada isu di Korea Utara, isu di Taiwan, isu di Hong Kong ataupun Jepun untuk itu. Jadi bukan hanya satu fokus kepada satu isu di rantau Asia, tapi beberapa isu untuk sebagai buffer kepada situasi dan distraction kepada situasi semasa? Ya, tentu sekali kerana ini adalah politik antarabangsa. Jadi apabila politik antarabangsa ini berlangsung, tentu sekali ada isu yang menarik dan juga ada isu yang akan mengendorkan situasi ataupun ketegangan pada satu-satu masa. Ini berlaku dalam sejarah kita ingat lagi bagaimana sewaktu Cold War ataupun Perang Dingin ada isu-isu yang ataupun kita panggil warfare yang kecil ataupun yang berlaku disebabkan oleh ketegangan di antara Amerika Syarikat dan Rusia sendiri. Jadi ini tidak semestinya menjadi, kadang-kadang ia seakan-akan menjadi satu barah yang berjangkit ke daerah-daerah yang lain. Ini yang bahayanya. Jadi bagi saya, apa yang negara seperti Malaysia dan negara-negara kecil di rantau ini yang sering fikirkan bukan sahaja pertembungan di antara China dan Amerika, tetapi impak pertembungan daripada China dan Amerika itu sendiri ke atas beberapa negara kecil di rantau ini. Kerana kita telah lihat itu berlaku pada suatu masa dahulu di Vietnam, di Thailand juga, di selatan Thailand. Dan banyak negara, Laos contohnya, Indonesia juga, Filipina, Malaysia juga terkesan. Jadi ini sesuatu yang harus kita berikan perhatian juga. Kita tidak boleh melihat daripada satu segi Amerika dan China sahaja, tetapi apa impak Amerika dan China itu terhadap negara-negara sekeliling dan bagaimana negara-negara ini mungkin akan dijadikan semacam sebab untuk mengalihkan pandangan masyarakat antarabangsa untuk meringankan ketegangan antara Amerika dan China, tetapi negara ini yang terkena tempias yang lebih besar. Negara yang terkena tempias yang Harizal jangka tersebut, beberapa tahun lepas kita membincangkan berkenaan sama ada Asia Tenggara akan menjadi satu rantau yang binary. Pilih Amerika Syarikat ataupun pilih China. Ingin pelaburan Belt and Road daripada China ataupun kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat, ketenteraan Amerika Syarikat. Dan dilema negara Asia Tenggara pada ketika itu adalah untuk memilih A ataupun B. Dan itu banyak dibincangkan. Adakah perkara ini akan dibincangkan lagi selepas ini dengan kehadiran dan tekanan serta kenyataan yang dikeluarkan oleh White House berkenaan dengan China dan apa yang dilihat sebagai ancaman China kepada kedudukan Amerika Syarikat? Ya, tentu sekali akan terus dibincangkan. Tetapi bagi saya, negara-negara di rantau ASEAN, kalau kita mahu mengambil contoh ASEAN, negara-negara anggota telah pun memainkan peranan yang sangat baik. Sebenarnya untuk tempoh mungkin 10 ke 20 tahun yang lepas. Ini bukan perkara yang baru. Jadi sememangnya negara-negara anggota terutamanya di rantau ASEAN ini sudah pun mempunyai sedikit pengalaman bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dan memposisikan kepentingan politik dan ekonomi mereka di dalam situasi pertembungan di antara Amerika dan China. Jadi dari satu segi memang akan terus ada perbincangan sama ada negara-negara ini harus memilih Amerika ataupun China, tetapi daripada segi realitinya saya merasakan negara-negara di rantau ini sudah bersedia, sudah pandai untuk meletakkan tempat mereka di tempat yang strategik dan mempunyai strategi-strategi tertentu, mengembangkan kuasa-kuasa mereka dan pengaruh ekonomi contohnya kedua-dua di antara China dan juga Amerika Syarikat supaya kesan pertembungan ini tidak begitu besar untuk negara-negara ini. Dan kita melihat Harizal bahawa selepas lawatan ke
beberapa negara di Asia Tenggara, di Asia termasuk Jepun dan juga Korea Selatan, Setiausaha Luar Blinken dan juga White House ataupun penasihat White House Jake Sullivan akan bertemu pada lewat minggu ini, beberapa hari akan datang bersama dengan wakil daripada China, iaitu Menteri Luar China Wang Yi, dan juga delegasi dari China di Anchorage, Alaska. Ini adalah perbincangan kali pertama sejak saya kira tahun lepas, sekitar bulan Jun saya rasa. Apa yang dijangka akan dibincangkan? Adakah akan wujud perjanjian perdagangan Amerika-China fasa kedua? Adakah isu Laut Cina Selatan akan dibincangkan? Adakah isu teknologi, hak cipta akan dibincang? Apa yang Harizal kata isu yang paling pressing dengan izinnya yang akan dibincangkan dalam perbincangan di Alaska tersebut? Bagi saya ada beberapa perkara yang menjadi tiket-tiket besar di dalam untuk perbincangan ini. Yang pertamanya adalah daripada segi ekonomi sendiri ya. Bagaimana China harus mungkin mengikut norma-norma tertentu dan terutamanya daripada segi teknologi. China mungkin akan diminta untuk lebih telus dengan teknologi yang mereka gunakan, terutama sekali teknologi komunikasi. Banyak yang sering bercakap tentang 5G dan teknologi itu mungkin mampu menembusi hak-hak peribadi dan juga beberapa sektor-sektor yang sektor-sektor kerahsiaan contohnya di Amerika. Jadi tentu sekali ini akan menjadi satu perbincangan yang besar kerana kita tahu bergerak ke hadapan teknologi adalah sesuatu yang sangat penting dan negara yang dapat memegang ataupun mempunyai semacam kuasa teknologi ini sudah tentu akan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Daripada yang kedua adalah daripada segi perdagangan itu sendiri ataupun segi mata wang. Ini tentu sekali akan dibincangkan bagaimana kerajaan negara China itu mempunyai kawalan yang sangat tinggi ke atas nilai mata wang mereka ya. Dan ini seringkali dijadikan isu ataupun hujah di Amerika kerana kalau mata wang China itu sentiasa ditekan nilainya, tentu sekali produksi di negara China itu akan menjadi murah. Jadi apabila produksi di negara China murah, tentu sekali ia akan menarik banyak kilang-kilang untuk mengeluarkan barangan dan ini tentu sekali akan juga menyebabkan kehilangan kerja ya di Eropah. Jadi itu juga satu isu bagi saya, satu tiket yang besar yang akan dibincangkan kerana Amerika mungkin mahu semacam tanggungjawab antarabangsa yang akan ditunjukkan oleh negara China bagaimana mereka harus menjadi lebih berintegrasi dengan sistem dunia. Ada beberapa perkara yang lain seperti ketenteraan, Laut Cina Selatan, kekuatan Navy ya ataupun daripada segi tentera laut China dan juga antara isu yang saya rasa China akan bangkitkan juga dan kedua-dua negara ya akan bangkitkan adalah isu kesejahteraan alam semula jadi ya. Ini satu isu yang besar. Kita melihat Amerika di bawah Joe Biden dia telah pun mengatakan bahawa kesejahteraan alam adalah sesuatu yang akan diangkat di dalam pentadbirannya berbanding dengan pentadbiran Donald Trump. Jadi akan ada persoalan bagaimana pembangunan yang lebih lestari mungkin harus diketengahkan ataupun diberikan perhatian oleh China dan juga China akan juga berkata perkara yang sama terhadap Amerika Syarikat untuk bagaimana mereka dapat mengekang ya daripada segi pelaburan antarabangsa mereka di negara-negara yang lain pada masa yang sama menekankan bahawa syarikat-syarikat ini haruslah mempunyai konsep ataupun prinsip yang lebih mesra alam. Sebenarnya saya tidak merasakan akan ada perubahan yang besar. Amerika dan China walaupun mereka seringkali bertembung dan seringkali risau dengan kuasa-kuasa satu sama lain ini, mereka seringkali menjalankan perhubungan yang baik daripada segi kajian dan daripada segi teknologi. Contohnya banyak syarikat-syarikat Amerika yang mempunyai
pegangan saham yang besar di antara negara China dan juga negara Amerika, dan juga syarikat-syarikat China mempunyai pegangan yang besar, contohnya oleh puak-puak kapital ataupun interest daripada Amerika Syarikat sendiri. Jadi sebenarnya realitinya adalah hubungan ataupun politik antarabangsa ini bukan satu lapisan saja. Daripada satu lapisan yang global ataupun satu pandangan yang besar itu, mungkin tentu sekali akan ada pertembungan ini ataupun semacam competition ya di antara Amerika dan juga China. Tetapi ini sentiasa diimbangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingan perniagaan contohnya, kepentingan politik-politik antarabangsa yang mengambil kira hubungan dengan negara lain. Contohnya Amerika, walaupun mereka akan ada kumpulan-kumpulan di dalam Amerika yang mahukan Amerika mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap China, tentu sekali ada juga interest-interest yang mengatakan ini tidak boleh berlaku kerana banyak kepentingan lain akan terjejas kalau Amerika berbuat sedemikian. Begitu juga dengan China. Dan ini tentu sekali akan memberi impak hubungan mereka dengan negara lain. Contohnya kalau Amerika itu terlalu berkeras pada zaman Donald Trump, seakan-akan mereka terlalu berkeras dengan China, ini tentu sekali telah menyebabkan impak yang negatif di dalam hubungan Amerika dengan negara-negara lain. Kerana negara-negara lain ini mempunyai hubungan dan kepentingan yang agak tinggi dengan China juga. Jadi sebenarnya politik pada masa sekarang ini lebih kompleks, bukan seperti mungkin Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua ya. Kerana pada waktu itu hubungan antarabangsa itu agak jelas, hubungan ekonomi juga agak jelas, tetapi dengan adanya teknologi, pergerakan manusia yang lebih laju contohnya ataupun lebih rawak ya di serata dunia, kebangkitan pengaruh-pengaruh yang berlainan di antara banyak negara, jadi perhubungan ini menjadi kompleks. Okey, terima kasih Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan juga Antarabangsa ISIS Malaysia Harizal Hazri membincangkan berkenaan dengan ketaan daripada The Quad dan juga melihat kepada hubungan antara Amerika Syarikat dan juga China dalam lawatan pertama Antony Blinken ke luar negara sebagai setiausaha negara, serta apakah jangkaan berkenaan dengan rundingan ataupun mesyuarat antara pertemuan antara Amerika Syarikat dan juga wakil dari China di Alaska dalam hari-hari akan datang. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perbincangan tersebut, dan saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.